آله وصحبه أجمعين. رب انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga pada para sahabat dan tabi'in, para ulama al-amilin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan ahli keluarga kita dan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita berjumpa semula di dalam sesi yang saya namakan sebagai kuliah Ahad di page saya ini, dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah dalam menuntut ilmu dan juga dalam menyebarkan kebaikan kepada orang ramai. Pada kesempatan kali ini saya sengaja memilih sebuah tajuk dalam buku terjemahan saya bagi kitab Syaraf As-Salih Hadis Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, atau versi terjemahannya adalah Kemuliaan Ahli Hadis. Saya mengambil tajuk pada muka surat 64. Bagi siapa yang memegang buku ini boleh rujuk muka surat 64, yaitu sebuah subtajuk daripada yang dibuat oleh Imam Khatib, yang terjemahannya adalah pandangan yang mengatakan mencari hadis sampai mati. Beliau meriwayatkan, Ubaidullah bin Abi Fathah mengkhabarkan kami, Muhammad bin Abbas Al-Khazzaz memberitahu saya. Beliau berkata, Abdullah bin Abi Dawud memberitahu kami, Abdullah bin Khubaib memberitahu kami daripada seorang gurunya. Seseorang bertanya kepada Ibnul Mubarak, sampai bilakah engkau mencari hadis? Beliau menjawab, berkemungkinan perkataan yang akan menyelamatkanku di akhirat sebelum aku dengar lagi. Jadi riwayat ni, ucapan ni adalah sebuah riwayat yang berkaitan dengan seorang imam alul hadis yang sangat hebat yang bernama Abdullah ibnul Mubarak. Beliau termasuk dalam kalangan, boleh kita katakan sebagai seorang tabi'in atau atba' tabi'in. Beliau banyak mengambil ilmu daripada ulama besar dalam peringkat tabi'in. Dan Ibnul Mubarak ni tuan-tuan adalah seorang sosok tokoh yang sangat-sangat ajaib, sangat-sangat ajaib. Kalau kita melihat tarjamah atau biografi beliau yang disediakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lam Nubala, misalkan, kita akan nampak beberapa muka surat disediakan oleh Imam Az-Zahabi hanya untuk menjelaskan riwayat hidup Imam Abdullah ibn Mubarak ni. Bagi saya beliau adalah seorang yang wajib untuk kita kenal. Bukanlah istilah kita wajib dalam bermakna kalau tak kenal maknanya berdosa, tak. Akan tapi bagi kita yang berminat untuk meningkatkan kualiti hidup kita sebagai seorang mukmin, saya sangat-sangat menggalakkan untuk kita merujuk kepada riwayat hidup Imam Abdullah ibn Mubarak ni. Para ulama mengatakan Imam Abdullah ibn Mubarak ni memiliki pelbagai sifat-sifat yang jarang terkumpul di dalam seorang manusia. Beliau memiliki pelbagai sifat-sifat unggul dan mulia yang sangat susah untuk kita cari terkumpul di dalam satu orang manusia. Kalau kita berbincang berkenaan dengan zuhud, Abdullah ibn Mubarak adalah orang yang paling zuhud di zamannya. Kalau kita bincang berkenaan dengan ilmu, maka Abdullah ibn Mubarak adalah orang yang paling alim di zamannya. Jika kita berbincang berkenaan dengan kedermawanan, maka Abdullah ibn Mubarak adalah orang yang paling dermawan di zamannya. Kita bincang berkenaan dengan kejayaan seorang peniaga muslim misalkan, maka Abdullah ibn Mubarak juga adalah seorang peniaga muslim. Kita bincang berkenaan dengan seorang mujahid, orang yang bersedia masuk ke dalam medan perang untuk membela tanah air, membela agama daripada serangan musuh, maka Abdullah ibn Mubarak juga adalah seorang yang terkenal sebagai seorang mujahid. Justru pelbagai sifat-sifat mulia terdapat dalam satu orang yang namanya
Abdullah ibn Mubarak nih tuan-tuan. Abdullah ibn Mubarak. Nah, kita sekarang berbincang berkenaan dengan konteks mencari hadis. Belajar ilmu agama istilah kita pada zaman sekarang. Mencari hadis pada hari itu adalah sama dengan mempelajari ilmu agama. Dan Abdullah bin Mubarak, sepanjang perbincangan kita berkenaan dengan kepentingan belajar dan mencari ilmu agama, Abdullah bin Mubarak tuan-tuan adalah terkenal min atlabin nas lil ilm. Orang yang paling tekun, paling rajin belajar ilmu. Beliau memberikan energi, masa, uang, tenaga, dan segalanya untuk mencari ilmu. Dan terutamanya pada hari itu adalah menghimpun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan tuan-tuan ada sebuah cerita yang cukup menarik berkenaan dengan Abdullah al-Mubarak ini. Beliau satu ketika pernah datang. Jadi rumah beliau di kawasan, dia lahir di kawasan Hind. Hind itu sekarang ini masuk dalam kawasan Afghanistan pada hari ini. Nah, beliau berjalan dari Afghanistan ke kawasan Syam, ke Damsyik. Kita boleh nampak perjalanan yang cukup panjang. Nah, sampai di Damsyik, beliau hadir dalam sebuah majlis periwayatan hadis. Beliau mendengarkan hadis dan tiba-tiba pen yang beliau gunakan untuk menulis hadis habis, dakwatnya istilah kita lah, dakwat dia habis. Jadi dia perlukan pen dengan segera sebab guru tengah membaca hadis, dia nak terus menulis dan mencatat hadis tersebut. Apa yang berlaku adalah beliau pinjam kepada seorang kawan dia yang ada di sebelah. Tolong bagi saya, pinjamkan kepada saya pen. Kawan dia pun pinjamkan pen tersebut. Dan selepas majlis, Imam Ibn Mubarak terburu-buru untuk meninggalkan majlis. Kenapa? Sebab beliau sudah ada agenda lain, yaitu ingin melanjutkan perjalanan menuntut ilmu ke Mesir. Jadi antara Damsyik ke Mesir, kita perlu perjalanan yang cukup jauh dan juga terpisah dengan lautan, tuan-tuan. Jadi kita perlu naik kapal laut untuk sampai ke Mesir daripada Syam. Nah, Ibn Mubarak pun segera pergi. Dia terlupa membawa pen yang beliau pinjam daripada kawannya tersebut. Dia letak pen itu dalam beg, istilah kita, kemudian dia terus jalan, naik kapal laut, kemudian masuk ke Mesir. Apabila sampai di Mesir, dia baru teringat, ternyata, ini pen bukan milik saya, ini pen saya pinjam lah dengan kawan yang ada di Syam. Apa yang berlaku? Apa yang berada di pikiran beliau pada hari itu? Kalau kita, apa yang kita pikir lah pen aja, harga berapa lah, taklah sampai RM1, RM2 kan. Saya yakinlah kawan tu dah ikhlas lah, tak akan tanya lagi dan tak akan walaupun tadi akad dia lah pinjam, saya yakin kalau dah keadaan seperti ini dia pun dah ikhlaskan aja lah. Tapi tak macam tu yang berlaku pada Imam Ibn Mubarak. Beliau seorang yang sangat zuhud dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau bimbang dengan satu pen ni beliau bankrupt nanti di akhirat. Kita ingat sama-sama bahwa bagaimana hadis berkenaan dengan muflis yang sering kita dengar, yaitu apabila seorang mengambil hak orang lain tanpa ridha dia, maka di akhirat nanti Allah akan mempersilakan orang yang diambil hak tersebut untuk mengambil pahala daripada orang yang menzaliminya. Dan saya yakin hadis itu sangat terkenal sekali. Nah, Imam Ibn Mubarak teringat dengan pen milik rakan dia ni. Apa yang beliau lakukan? Beliau segera kembali lagi ke Syam. Dia tinggalkan Mesir. Dia cancel agenda dia, planning dia untuk tinggal di Mesir untuk menuntut ilmu. Dia terus naik kembali kapal laut. Pergi lagi ke majlis hadis yang pernah dia datangi di Syam. Cari lagi kawan tadi sebelah dia itu siapa yang pinjamkan pen. Apabila berjumpa, terus dibagi. Dia katakan, wahai fulan, saya terlupa. Ini pen milik awak, saya terbawa hingga ke Mesir dan saya akan kembalikan balik kepada awak. Ini tuan-tuan, perkara yang pada hari ini kita akan nampak macam perkara ini ajaib. Mustahil ada orang macam ni pada hari ini. Ini dalam istilah kita lah. Mustahil ada orang yang seperti ini pada hari ini. Kenapa? Jangankan pen, orang sekarang sudah ambil hak orang lain dalam bentuk yang tak terbayangkan. Uang beratus-ratus ribu, hutang yang tak dibayar beribu-ribu, kemudian hak orang lain diambil tanpa
tanpa kerelaan daripada orang lain, atau seseorang mengambil hak orang lain kemudian dia tak iktiraf, orang itu datang meminta dan lain sebagainya, dia abaikan begitu saja. Perkara ini sangat sering berlaku di zaman kita, menunjukkan bahwa wara' telah hilang. Perkara yang memang sangat susah untuk kita jumpai pada hari ini adalah wara'. Sama ada dalam kalangan orang biasa, orang awam, ataupun orang-orang yang macam saya, yaitu orang yang Allah berikan peluang untuk menyebarkan ilmu atau dipandang sebagai seorang ahli agama. Nah, wara' ni yang membezakan kita dengan orang lain. Wara' ni yang membezakan antara kita berilmu atau tak berilmu. Ilmu bukan setakat kita boleh pandai bercakap, ilmu bukan setakat kita pandai menghibur para pendengar dengan nukilan-nukilan kita, dengan cerita-cerita kita, dengan ceramah-ceramah kita. Tak. Perkara yang macam tu orang lain pun boleh buat. Orang yang berada di luar agama kita pun boleh buat. Bukan ahli agama pun boleh buat. Bahkan komedian pun boleh buat. Stand up komedian pun boleh buat seperti itu. Akan tapi yang membezakan kita dengan membezakan orang berilmu dengan orang tidak berilmu adalah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan perasaan bahawa satu hari kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan pada hari ini akan membawa kesan pada hari kemudian. Apa yang kita laksanakan pada hari ini akan memberikan pengaruh berkenaan dengan nasib kita nanti di akhirat. Nah, justru ilmu sekali lagi bukan apa yang kita tulis, bukan apa yang kita cakap, akan tapi ilmu mesti diterjemahkan dalam perilaku dan ucapan dan perbuatan kita. Justru para ulama pada salaf kita, para ulama salaf kita pada zaman dahulu selalu mengatakan bahawa ra'sul ilm khasyatullah. Setinggi-tinggi ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi ilmu bukan punya PhD holder sampai kepada darjat Profesor Emeritus ataupun kita menghasilkan pelbagai karya ilmiah yang menjadi rujukan orang lain dengan citation index dia yang paling tinggi, tak. Tapi ilmu yang benar-benar ilmu adalah ilmu yang membuat kita terkesan di dalam hati dan kemudian membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk bercakap karena akan dihisab, takut untuk melakukan sesuatu karena akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara itu sekali lagi kita boleh tengok dan kita boleh nampak tercermin dalam sangat jelas dalam kepribadian Imam Abdullah Ibn Mubarak. Nah, kembali kepada riwayat yang diceritakan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab ini. Seseorang bertanya kepada Ibn Mubarak, sampai bilakah engkau mencari hadis? Nah, seorang ini adalah orang yang hairan kepada Ibn Mubarak. Beliau mengatakan, engkau ni rajin sangatlah mencari hadis. Dari dulu sampai sekarang, dari muda, dari kecil sampai tua, terus-terus membaca terus-terus belajar hadis, tak pernah nampak majlis ilmu dia terus datang saja. Setiap kali ada majlis ilmu dia terus hadir dan terus mengambil manfaat daripada ilmu tersebut. Sampai bila engkau nak belajar ni? Sampai bila engkau nak belajar ni? Tak habis-habis ke belajar? Itu istilah kita. Tak habis-habis ke engkau belajar? Sampai bilakah engkau mencari hadis? Tak habis-habis ke belajar hadis ni? Apa jawapan Ibn Mubarak? Saya tak berhenti belajar hadis kerana berkemungkinan perkataan yang akan menyelamatkanku di akhirat belum aku dengar lagi. Beliau katakan mungkin ada satu ilmu yang mana ilmu tersebut bermanfaat untuk saya, menyelamatkan saya daripada api neraka di akhirat, belum saya dengar lagi. Maknanya ilmu ni sangat luas, ilmu ni sangat banyak. Kalau kita merasa sudah cukup, pada saat itu kita adalah orang jahil. Sebab ada kaedah macam itu, tuan-tuan ya. Orang alim adalah selagi mana dia merasa belum alim. Dan orang jahil adalah apabila orang alim sudah merasa cukup dan tidak lagi nak belajar ilmu. Itu adalah orang jahil sebenarnya. Orang jahil adalah apabila dia merasa, saya sudah cukup lah, sudah belajar.
Itu yang berlaku sekarang pada hari ini. Kita boleh nampak ramai orang yang apabila kita bawa, jom kita datang ke majlis ilmu, jom kita dengar majlis ilmu, dia cakap aku dah dengar lah dari dulu lagi lah. Aku dah tahu lah perkara itu lah. Itu maknanya adalah dia masih dalam kategori tidak berilmu. Padahal orang yang berilmu adalah dia tahu benar bahawa ilmu itu sangat luas. Bahkan apabila kita nak menyerahkan seluruh ilmu, seluruh usia kita, tenaga kita dan masa kita untuk ilmu sekalipun, ilmu tidak akan boleh kita kuasai sepenuhnya. Masih ada kemungkinan dan peluang bahawa mungkin ada di luar sana sesuatu yang bermanfaat untuk saya tapi saya belum dengar lagi. Masih ada lagi mungkin kata-kata hikmah, kata-kata petua-petua yang mana dia boleh menyelamatkan saya daripada akhirat, menyelamatkan saya di akhirat, dia masih belum sampai lagi kepada kita. Itu jawaban daripada Imam Abdullah bin Mubarak. Pada masa yang sama, jawapan ini juga menunjukkan bahawa niat Imam Ibn Mubarak dalam menuntut ilmu bukan untuk mengajar, bukan untuk disebut sebagai ulama, bukan untuk menempatkan dirinya dalam kedudukan seseorang yang didengar ucapannya, tak. Tapi niat beliau menuntut ilmu adalah ingin menyelamatkan diri di akhirat. Sebab kalau niat kita ingin menjadi tokoh terpandang, ya ada cukup ilmu-ilmu tertentu dah selesailah. Kita sudah boleh dikira sebagai seorang tokoh terpandang, atau kalau kita punya sijil tertentu, kita boleh dikira diiktiraf sebagai seorang sarjana. Ya, kalau niat kita ingin menuntut ilmu untuk diiktiraf sebagai sarjana, diiktiraf sebagai tokoh rujukan, ada had tertentu di mana kita boleh sampai perkara tersebut kalau kita menguasai ilmu-ilmu tertentu. Akan tapi kalau niat kita adalah ingin menyelamatkan diri di akhirat dan ingin menjadi mencari sesuatu yang boleh menyelamatkan kita di akhirat, maka usaha kita untuk menuntut ilmu dia tak akan berakhir dengan hanya mengetahui ilmu-ilmu tertentu saja. Akan tapi dia akan terus selalu terbuka, telinga dia selalu terbuka, mata dia selalu terbuka untuk perkara-perkara yang mungkin boleh bermanfaat untuk dia nanti di akhirat kelak. Nah, ini juga kita boleh fahami daripada ucapan Ibnu Mubarak yang ikhlas menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan riwayat yang berikutnya. Beliau berkata, aku diberitahukan daripada Abdul Aziz bin Ja'far. Beliau berkata, Ahmad bin Muhammad bin Harun Al-Khallal mengkhabarkan kami. Sahabat kami Abu Muhammad As-Sa'ig, nama beliau adalah Al-Qasim bin Ahmad, memberitahu saya. Beliau berkata, Ya'qub bin Abbas Al-Hashimi memberitahu kami. Beliau berkata, aku mendengar Al-Hasan bin Mansur Al-Jassas berkata, aku berkata kepada Ahmad bin Hanbal, hingga bilakah seseorang perlu menulis hadis? Hingga bilakah seseorang perlu menulis hadis? Imam Ahmad menjawab, hingga mati. Sama seperti Imam Ibn Mubarak. Imam Ahmad juga adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang sangat tinggi dan memiliki semangat untuk menuntut ilmu yang sangat hebat, dan beliau selalu walaupun sudah mencapai derajat seorang pakar dalam hadis, ilmuwan yang terbilang di dalam hadis, tapi tetap merasa perlu terus belajar hadis. Beliau tak merasa cukup, saya tak nak belajar lagi, cukup saya tak nak mengumpul hadis lagi, tak. Akan tapi walaupun sudah menjadi seorang imam, akan tapi terus beliau hadir dalam majlis ilmu dan berminat juga untuk mengetahui ilmu-ilmu lain yang mungkin beliau tidak kuasai. Justru beliau menjawab, sampai bila, apabila ditanya, sampai bila kita perlu belajar hadis ni? Beliau menjawab, sampai mati. Selagi mana kita masih hidup, masih perlu untuk kita belajar hadis. Dan perkara itu dikuatkan oleh riwayat yang ketiga, juga daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Khatib berkata, Abul Hasan Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Ali As-Sabuni memberitahukan kami daripada hafalannya. Aku mendengar Abu Bakar bin Khizam berkata, aku mendengar Abdullah bin Muhammad Al-Baghawi berkata,
aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, sekali lagi Ahmad bin Hanbal juga berkata, Imam Ahmad berkata, ana atlubul ilma ila an adkhulal qabr. Aku akan terus belajar ilmu hingga masuk ke kubur. Masya Allah, ini semangat hebat para imam kita, tentunya. Mereka berniat sejak mereka berniat bahwa menuntut ilmu ini tidak boleh berhenti. Sebaliknya, menuntut ilmu mesti terus berlanjut sampai kita meninggal dunia. Padahal Imam Ahmad, tuan-tuan, telah memulakan langkah beliau dalam menuntut ilmu sejak kecil lagi, sebelum balik lagi. Beliau telah menghafal Quran, beliau telah menulis hadis, beliau telah melatih diri dalam berbagai ilmu-ilmu keislaman yang lain sampai beliau tua. Dan apabila sudah sampai usia tua pun, sudah dipandang sebagai seorang imam dan rujukan di dalam hadis, beliau masih berniat untuk menuntut ilmu. Tak ada istilah berhenti menuntut ilmu. Beliau mengatakan, ana atlubul ilm ila an adkhulal qabr. Saya akan terus belajar ilmu hingga masuk ke kubur. Ini imam yang sudah tinggi ilmunya, masih lagi berniat nak belajar. Apalagi kita sepatutnya kan, apalagi kita yang ilmu kita hanya sedikit dan kesungguhan kita dalam ilmu tidak seperti kesungguhan Imam Ahmad. Sepatutnya lagi niat kita mesti lebih kuat lagi untuk terus menambah ilmu, untuk terus mempelajari ilmu dan sampai kita meninggal dunia. Dan semangat ini perlu kita bawa, tentuan, pada hari ini. Semangat ini perlu kita bawa pada hari ini. Maksud saya adalah semangat untuk terus belajar. Jangan berhenti belajar. Walau sehebat manapun kita, mesti kita ketahui, mesti kita ada perasaan bahwa sehebat apapun kita dalam satu bidang, mesti ada sesuatu lain yang masih kita belum ketahui. Masih ada perkara lain yang mungkin kita tak ketahui. Justru kita perlu selalu membuka hati, membuka minda, dan penting untuk kita memberikan satu masa khas dalam satu minggu ni, walaupun mungkin kita dalam kesibukan belajar, kesibukan bekerja, misalkan kesibukan mengurus keluarga, kesibukan mencari nafkah, walau sesibuk apapun, mesti ada satu hari yang kita berikan, kita khaskan untuk menuntut ilmu. Sebab kita adalah pelajar sampai mati. Kita adalah pelajar sampai mati. Kalau boleh, kita ingin meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu. Ini niatkan kita sejak awal lagi. Kalau boleh, saya ingin meninggal dunia dalam status saya sebagai seorang pelajar. Menjadi seorang pelajar, tentuan, bukanlah tak mesti kita dalam bentuk formal mendaftar di universiti, mendaftar di sekolah, atau punya kad pelajar. Tak mesti macam itu. Menjadi pelajar maknanya adalah semangat kita untuk belajar, semangat kita untuk meneroka, semangat kita untuk mempelajari sesuatu yang baru. Selagi mana masih ada niat semangat tersebut, maka kita adalah pelajar. Dan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad nih, niat tersebut mesti kita kekalkan hingga ke nafas yang terakhir. Yaitu kalau boleh saya meninggal dunia dalam keadaan dalam keadaan semangat saya untuk terus belajar, terus berkembang. Nah, bagi siapa? Sekarang saya nak menunjukkan ucapan saya kepada rakan-rakan kita di luar sana yang mungkin masih belum memulakan belajar. Ramai setengah orang yang saya jumpa, mereka berkata, Ustaz, saya sudah tua lah. Usia pun sudah 40 tahun, usia sudah 50 tahun, tapi masih belum boleh baca Quran. Saya rasa saya sudah terlambat lah untuk belajar. Nah, konsepsi macam itu silap. Perkara pandangan macam itu salah. Tak ada istilah terlambat dalam belajar. Kalau kita merasa bahwa kita masih berkurangan dalam bab ni, dalam satu ilmu ni, ilmu apa saja yang bermanfaat, sama ada ilmu agama atau ilmu yang lain, sekiranya kita merasa masih kekurangan dan masih tidak memiliki ilmu tersebut dan kita perlu ilmu tersebut, maka tak perlu malu-malu untuk kita datang kepada seorang guru
kemudian belajar kepada dia walaupun guru tersebut masih lebih muda daripada kita. Dalam ilmu tak ada istilah yang muda mesti belajar kepada yang tua, tak ada. Kadang yang tua mesti tunduk dan belajar daripada yang muda apabila yang muda lebih mengetahui dan menguasai ilmu tersebut. Sebab dalam keilmuan dia tidak dibagi dengan usia. Berapa ramai orang yang tua tapi dia tak menguasai ilmu. Pada masa yang sama orang yang muda lebih menguasai ilmu daripada yang tua. Adakah pada saat itu yang tua merasa tak perlulah saya belajar? Kenapa lah? Tak sedap lah. Takkan saya belajar pada budak kecil. Takkan saya belajar kepada orang yang lebih muda daripada saya. Orang macam tu tuan-tuan bermakna memiliki satu pandangan yang menurut saya silap. Tak ada istilah macam tu di dalam agama Islam. Sepatutnya adalah dalam belajar bukan sekali lagi diukur dengan usia, akan tapi siapa yang punya kelebihan dan keilmuan. Kalau tuan-tuan kebetulan berusia tua dan memiliki ilmu, alhamdulillah, yang muda datang dan belajar kepada dia. Akan tapi apabila yang muda punya ilmu ya lebih baik daripada yang tua, tak ada salahnya yang tua kemudian bertawadhu, tunduk, kemudian datang dan belajar. Perkara tersebut sekali lagi tuan-tuan tidak akan menjatuhkan maruah kita. Tak akan ada orang pandang kita buruknya dia tua-tua belajar pada yang muda. Tak ada orang akan cakap macam tu. Sebaliknya orang akan memandang tinggi orang tersebut. Apabila seseorang bertawadhu karena Allah, dalam hadis rafa'ahullah, Allah akan angkat dia. Apabila seorang yang lebih tua, lebih berjawatan tinggi misalkan, tunduk kepada orang yang lebih rendah daripada dia, lebih muda daripada dia, untuk belajar ilmu daripadanya, sekali lagi tak akan ada sesiapa yang akan memandang rendah. Sebaliknya, semua orang akan memandang tinggi dia. Semua orang akan memandang salut kepada dia. Kenapa? Hebat. Sudah tua, akan tapi masih berminat dan belajar ilmu walaupun daripada orang yang lebih rendah daripada dia. Nah, dalam perkara ini juga tuan-tuan, dalam konteks perbincangan kita berkenaan dengan tak ada istilah terlambat dalam ilmu, saya nak bawakan sebuah kisah yang mungkin memberikan inspirasi, yaitu seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Qaffal. So, siapa yang belajar fiqh Syafi'i mesti kenal beliau. Adalah salah seorang rujukan yang antara rujukan yang paling hebat dalam fiqh Syafi'i. Dan diceritakan oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam Tabaqat Syafi'iyah. Beliau mengatakan bahawa Abu Bakar Al-Qaffal ni sebenarnya dia mulakan belajar bukan dari kecil. Tak macam Imam Ahmad, tak macam Ibn Mubarak, tak. Dia belajar ketika usia dia lebih daripada 30 tahun. Sebelum dia belajar ilmu agama, apa kerja dia? Kerja dia adalah membuat tuan-tuan, kunci mangga tu. That's why disebut dia qaffal. Kunci mangga tu disebut qaffal. Orang yang membuatnya qaffal. Orang yang bekerja untuk membuat kunci ini disebut qaffal. Oleh kerana dia bekerja dalam bidang ni disebut al-qaffal. Nama beliau adalah Abu Bakar. Abu Bakar Al-Qaffal maknanya adalah orang ni sejak punya pekerjaan sebagai pembuat kunci mangga ni, dan beliau sangat mahir dalam membuat kunci mangga ni. Nah, pada satu ketika apabila usia dia dah 30 tahun lebih, baru tergerak untuk belajar ilmu agama. Diceritakan tuan-tuan, dia datang kepada seorang guru. Guru ni kena ajarkan dia dari basic lagi, dari kenal huruf lagi, lalu kenal belajar bahasa Arab yang paling rendah, nahwu yang paling rendah, dia kena hafal lagi sifir-sifir berkenaan dengan kaedah-kaedah nahwu dan lain sebagainya. Oleh kerana niat dan semangat dia yang besar, Allah bagi beliau kemampuan untuk belajar dengan baik. Beliau kemudian nampak macam memberikan kesungguhan dalam ilmu agama, sehingga beliau kemudian mencapai satu darjat yang sangat tinggi dalam ilmu, dan Allah bagi beliau juga masa usia yang cukup panjang sehingga diberi kesempatan untuk mengajarkan semula ilmu ini kepada orang lain. Justru tuan-tuan, tak ada istilah terlambat.
untuk kita belajar. Belajar, walaupun usia kita sudah 40 tahun, walaupun usia kita 50 tahun, tak tahu membaca Al-Quran, jangan malu. Sebab malu dalam keadaan jahil, kejahilan lebih membuat kita malu daripada belajar. Sebab belajar ni tak ada istilah malu. Kita belajar kepada orang lain, orang tak akan hina kita. Akan tapi kalau kita tak boleh baca Quran, apabila kita membaca Al-Fatihah tersilap banyak padahal usia kita sudah tua, itu yang sepatutnya malu. Justru tinggalkan perkara tersebut, mulakan untuk kita belajar ilmu agama, kemudian mengenal pasti kekurangan diri kita, apa yang kita masih kurang nih. Baca Quran ke masih kurang, cari guru untuk mengajarkan kita Al-Quran, atau sholat kita mungkin belum sempurna, cari guru yang mengajarkan kita untuk menyempurnakan sholat kita. Tak payah malu, tak payah nanti orang cakap saya ni udah udah tua-tua, sholat pun tak tahu. Jangan dengar ucapan macam tu, dan insya Allah tak ada orang cakap macam tu. Sebaliknya, orang akan salut kepada kita dan orang akan memandang kita lebih tinggi karena kita bersedia untuk belajar walaupun usia yang sudah meningkat nih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dalam iman dan Islam dan memberikan kita petunjuk untuk selalu membimbing langkah kita menuju kepada jalan yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja yang boleh saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa semula pada masa akan datang insyaallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.